Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini 9 Ogos kita jumpa lagi dalam PDPR Sains Sosial. Jadi kita sambung lagi kita punya pembelajaran hari ini. Minggu lepas kita dah belajar tentang beberapa alat telekomunikasi. Okey, kita ulang sikitlah. Apa itu alat telekomunikasi? Itu alat perantaraan yang digunakan untuk berhubung. Okey, contoh-contohnya telefon, mesin faksimile, komputer, televisyen dan radio. Okey, jadi hari ini kita nak tengoklah pula kepentingan alat telekomunikasi dalam kehidupan harian. Okey. Kemajuan teknologi alat telekomunikasi banyak memberi manfaat kepada pembangunan negara. Antara kepentingan alat telekomunikasi ialah, okey, tengok satu-satu meningkatkan urusan pentadbiran negara. Okey, sekarang semua urusan kebanyakannya kita buat secara online. Macam sekarang ni kita belajar online. Jadi urusan-urusan negara pun banyak menggunakan online. Macam sekarang tengah pandemik, jadi segala urusan banyak menggunakan secara online. Tak perlu lagi macam nak pengeluaran KWSP, moratorium, pinjaman bank, semua kita guna secara online, tak perlu pergi bank dah. Okey. Macam pentadbiran negara, kita contohnya boleh bagi contoh, sekarang kan tak boleh rentas negeri. Jadi arahan cuma diberikan secara online. Macam sekarang Kementerian Pendidikan, cikgu tak boleh pergi sekolah, tapi arahan ataupun apa-apa aktiviti tetap dijalankan secara online. Okey. Itulah kepentingan telekomunikasi dalam urusan pentadbiran negara. Dan maklumat boleh diperoleh dengan cepat. Okey, contohlah paling terbaru sekarang ni, Azizul Hasni Awang dapat nombor 2 betul dalam Olimpik. Sekarang dia dekat Jepun. Tapi kita dekat Malaysia boleh tahu dia punya keputusan terus secara langsung, walaupun dia dekat Tokyo. Jadi maklumat tu sampai dengan cepat. Kalau macam dulu tak ada TV, tak ada telefon, berita-berita sampai lambat. Berita pun boleh tahu melalui surat khabar ataupun mulut ke mulut. Kalau sekarang live, kita boleh tengok dia lawan secara live. Menggunakan, tak ada TV, kita boleh tengok pakai handphone. Okey. Seterusnya memudahkan urusan pekerjaan. Pekerjaan sekarang ni banyak, memang boleh kata sekarang ni 90% lah pekerjaan menggunakan alat-alat telekomunikasi. Macam dekat sekolah pun, walaupun awak dekat kelas belajar secara dengan cikgu kan berdepan, tapi urusan cikgu pula, cikgu punya urusan dengan pejabat, cikgu punya urusan dengan JPN, kebanyakannya menggunakan alat telekomunikasi. Apa-apa macam pengetua nak panggil, dia telefon je. Tak perlu nak hantar orang untuk cari cikgu. Okey. Seterusnya, mempercepatkan urusan pembayaran bil dan perbankan. Ni memang sekarang ni kalau bagi cikgu memang wajib ni. Bil-bil kalau dulu kita bayar pergi post office, pergi bank, pergi TNB, pergi SADA. Sekarang tak ada lah, cikgu bayar semua online. Tak perlu nak beratur, tak perlu nak pergi ke pejabat. Semua bayar online. Beli barang pakai online. Cikgu pergi Petronas bayar pakai online, settle. Nama aplikasi tu settle. Cikgu pergi naik highway, lalu tol, tak pakai cash dah, pakai Touch 'n Go e-wallet. Cikgu pergi shopping pun sekarang ni pakai Touch 'n Go e-wallet. Lepas tu transfer duit, tak perlu lagi pergi ke bank, transfer je ke mana-mana bank pun boleh. Jadi urusan sekarang sangat mudah, tak perlu nak keluar banyak. Seterusnya, menjimatkan tenaga dan kos operasi. Ya, jimatkan tenaga ni contohnya, cikgu boleh bagi contoh, kita lah semua buat kat rumah, so jimatkan tenaga kita lah. Betul.
Semua buat kat rumah, pakai handphone je, tak payah buka laptop pun. Lepas tu menjimatkan kos operasi. Kos operasi ni macam contoh kita nak pergi bank, kita kena pakai motor. Bila pakai motor kena pakai minyak, betul? Duit. Itu dah duit lagi. Kita nak pergi bayar bil, pergi ke sana pergi sini, semua pakai duit. Pakai bayar tol, bayar duit minyak. Lepas tu kenderaan nak kena servis. Jadi bila urusan secara online ni, semua ni dapat dijimatkan. Masa pun boleh jimat, tenaga boleh jimat. Jadi macam dekat bank-bank pun tak perlu banyak sangat pekerja, sebab semua dijalankan melalui secara atas talian. Seterusnya memudahkan proses komunikasi dijalankan. Nama pun alatan komunikasi. Jadi komunikasi proses dia sangat mudah dijalankan. Macam sekarang ni waktu pandemik, cikgu dekat rumah meeting dengan cikgu-cikgu lain, meeting dengan sekolah, semua guna komputer secara live. Masuk dalam satu, contohnya dekat Google Meet, nanti pengetua cakap, cikgu kat rumah boleh dengar. Okey. Seterusnya mewujudkan pembelajaran secara maya atau e-pembelajaran. Macam sekarang ni lah, e-pembelajaran. Awak sedang belajar secara online, di mana awak menonton cikgu punya video secara online melalui YouTube. Okey. Seterusnya merapatkan hubungan antara keluarga, rakan dan masyarakat. Antara keluarga awak duduk jauh, kawan-kawan duduk jauh, tapi terasa dekat sangat di hati. Sebab apa? Awak kontak melalui Facebook, melalui telefon, video call. Kalau waktu zaman-zaman dulu, awak cuma boleh hantar surat, hantar gambar. Sekarang ni video call, terus nampak. Okey. Kita tengok sikit ni. Apakah alat telekomunikasi yang anda gunakan? Apa benda yang awak gunakan sekarang ni? Macam cikgu gunakan handphone, laptop, televisyen. Kalau radio cikgu dah kurang sikit lah. Kalau radio biasanya cikgu dengar dalam kereta. Kalau awak pula macam mana kan? Tapi yang cikgu tahu awak semua tak semua ada laptop, tapi cikgu pasti hampir ke semua awak ada telefon. Okey. Lepas tu ke nombor 2, berikan sebab mengapa anda menggunakan alat telekomunikasi tersebut. Kalau macam cikgu tengok TV untuk dapatkan maklumat, cikgu pakaikan handphone untuk bercakap dengan telefon, berhubung dengan kawan-kawan, buat PDPR. Kalau awak pula, kenapa awak gunakan alat telekomunikasi itu? Awak fikir sendirilah dan awak jawab secara sendirilah. Okey, e-glossary. E-pembelajaran. Proses pembelajaran melalui rangkaian internet. Macam awak sekarang ni lah, e-pembelajaran nama dia. Awak tak berjumpa dengan cikgu, tapi awak belajar menggunakan internet. Okey, kita dah habis kepentingan alatan telekomunikasi. Okey, kat sini ada sikit latihan. Ini ada teka-teki. Ada contoh tapi ada gambar, tapi gambar tu digelapkan lah, dikelabukan untuk awak teka. Okey, awak baca teka-teki ni, tulis jawapan dekat bawah soalan tu. Contohnya A tu kan, saya tinggal di pejabat, saya menghantar surat tanpa stamp, siapakah saya? Ada gambar apa tu? Jadi tulis dekat bawah tu apakah alat dia. Okey. Seterusnya bawah ni susun huruf di bawah supaya menjadi nama alat-alat telekomunikasi pada masa ini. Ni dia dah terbalik-terbalikkan. Kemudian awak susun balik, bagi betul balik apakah nama alat-alat telekomunikasi tu. Okey. Jadi ini saja satu latihan. Cikgu nak awak siapkan dan hantar pada cikgu. Okey, sampai sini saja pembelajaran kita. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.